Hari ini kita akan sambung pelajaran fizik kita untuk bab yang seterusnya, transformer. Okey, transformer adalah aplikasi daripada konsep aruhan elektromagnet. So, transformer ialah alat yang dapat menaikkan ataupun menurunkan voltaj arus ulang alik. Okey, so apa jadi kalau kita guna arus terus? Arus terus, maka transformer tidak akan dapat berfungsi kerana arus terus tidak menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Sebab tadi kita dah cakap transformer dia mengaplikasikan konsep aruhan elektromagnet. Aruhan elektromagnet terhasil apabila terdapatnya arus yang berubah-ubah, iaitu arus ulang-alik ataupun medan magnet yang berubah-ubah lah. Okey. So, arus terus tidak boleh berfungsi jika transformer disambung kepada bekalan voltan arus terus. Okey, so dia mesti wajib arus ulang-alik sebab dia mengaplikasikan prinsip aruhan elektromagnet dan dia hanya menaikkan dan menurunkan voltan sahaja. Okey. So, transformer ni benda yang telah dipelajari pada sains tingkatan 3. So, hari ini kita just fokus kepada prinsip kerja. Okey, prinsip kerja transformer yang ringkas. So, seperti yang kita dah tahu, transformer disambung kepada bekalan kuasa arus ulang-alik. So, simbol dia macam simbol gelombang. So, VP adalah voltan primer. So, pada litar primer selalunya 240 volt. Okey, bekalan kuasa itu arus ulang-alik selalunya 240 volt. So, kita ada teras besi lembut yang dapat membantu memagnetkan dan menyah-magnetkan transformer ini. Okey, so dia ada litar primer dan litar sekunder. Gegelung primer, MP ni bilangan dia, bilangan lilitan bagi gegelung primer. NS adalah bilangan lilitan untuk gegelung sekunder. So, dia bergantung pada bilangan gegelung sekunder dengan gegelung primer. Jika NS lebih daripada MP, maka VS lebih daripada VP. Maka VS dekat terminal output yang disambung kepada alat-alat elektrik akan lebih tinggi jika dia punya bilangan gegelung sekunder dia lebih tinggi daripada primer lah. Okey, so kalau kita sambungkan 240 volt, kemungkinan dia akan jadi lebih daripada 240 volt pada litar sekunder. So, apa akan jadi kalau dia litar gegelung primer yang lebih? Okey, kalau gegelung primer yang lebih daripada gegelung sekunder bilangannya, maka voltan primer akan tinggi daripada voltan sekunder. Maksudnya voltan untuk sekunder kita ini akan berkurang. So, kalau kita start daripada 240, dia akan jadi 60, jadi 90 dan sebagainya. Maka dua jenis transformer ni, satu kalau voltaj sekunder tinggi kita panggil transformer injak naik. Manakala kalau voltaj sekunder kita rendah, kita panggil dia transformer injak turun. Okey, so yang ni adalah struktur transformer, bekalan kuasa, arus ulang-alik, teras besi lembut berlamina. Kebocoran flux magnet akan berlaku jika struktur yang kita bina transformer itu, dia punya gegelung dia tu tidak rapat antara satu sama lain. Gegelung sekunder dengan primer tu tidak rapat, maka akan berlakulah kebocoran flux magnet ini. Nanti kita akan cerita lebih mendalam bagaimana kita nak mengurangkan kebocoran flux magnet itu. Okey, gegelung primer bilangan lilitan garis medan magnet yang terdapat pada teras besi. Okey, teras besi, gegelung sekunder dan terminal output. So, yang ni adalah struktur 3D bagi transformer ringkas. Okey, kalau kita lihat dekat sini, bilangan lilitan untuk gegelung primer kurang daripada sekunder, maka ini adalah transformer injak naik. Dan kita akan dapati voltaj sekunder dia akan meningkat berbanding voltaj primer. Okey, so macam mana kita nak explain prinsip kerja transformer ringkas? So, isi penting yang pertama adalah bekalan kuasa arus ulang-alik menghasilkan arus ulang-alik dalam gegelung primer itu.
So kalau kita sambungkan kepada bekalan kuasa arus ulang alik, maka arus yang mengalir dalam gegelung prima tu ataupun litar prima tu adalah arus ulang alik juga. Maka apa yang akan berlaku? Arus ulang alik akan menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Tak kisahlah, magnitude pun berubah, arah pun berubah. Okey, so magnitude yang berubah dan arah berubah, medan magnetnya akan menghasilkan arus aruhan pada litar sekunder. So ni nombor 3 lah. Flux magnet daripada gegelung primer dipautkan kepada gegelung sekunder melalui teras besi lembut. So kita ada teras besi lembut ni. Teras besi lembut ni dia sebagai linkage. Dia memautkan, dia mengkonekkan antara litar primer dan litar sekunder. Sebab litar primer dengan sekunder ni tak bersentuhan antara satu sama lain, maka medan magnet yang berubah-ubah pada litar primer akan mengmagnetkan dan menyah magnetkan teras besi lembut. Maka teras besi lembut ni pun samalah, dia akan menyebabkan perubahan magnet juga pada litar sekunder, di mana perubahan magnet pada litar sekunder akan menghasilkan arus aruhan. So ni nombor 4 lah. Medan magnet yang berubah-ubah mengaruhkan voltan ulang alik melintasi gegelung sekunder, maka terhasillah arus aruhan. So yang ni adalah formula untuk pengiraan. Pengiraan transformer lah, injak naik dan injak turun. Okey.